Salam sejahtera kepada semua. Kami ialah siswa dari University of Malaya yang mengambil kos khusus PIX 1003, Falsafah Pendidikan Malaysia. Kami dibimbing oleh pensyarah Dr. Ramlat Syukur Abdul Samad. Hari ini, kami ingin membentangkan pandangan kami terhadap falsafah pendidikan barat, progresivisme. Kami ingin membincangkan tentang kebaikan dan kekurangan bagi aliran progresivisme. Kami dari kumpulan 3 dan ahli kumpulan kami terdapat Anissa Larasati, Goh Yen Lin, Lee Kai Ju, dan saya, Su Yi Tong. Isi kandungan terdapat 8 yang kami telah senaraikan. Pertama ialah maksud progresivisme. Kedua ialah ciri-ciri progresivisme. Ketiga ialah tokoh aliran progresivisme. Keempat ialah pandangan aliran progresivisme tentang pendidikan. Kelima, kebaikan progresivisme. Keenam, kekurangan progresivisme. Ketujuh, pengaruh aliran progresivisme kepada pendidikan Malaysia. Dan akhirnya, konklusi. Apakah itu progresivisme? Progresivisme bermula daripada pragmatisme. Ia menentangkan pendidikan tradisional yang disifatkan sebagai pasif dalam pembelajaran. Dalam erti kata yang lain, progresivisme menggalakkan pembelajaran secara aktif. Pembelajaran dan pengajaran dirancangkan berdasarkan minat, keperluan dan kebolehan pelajar. Oleh itu, rancangan pembelajaran dan pengajaran bagi setiap murid dalam aliran progresivisme adalah berbeza kerana kebolehan, minat dan keperluan setiap murid adalah berbeza. Seterusnya, penggunaan strategi kolaboratif dan kooperatif dalam kurikulum. Perubahan sebagai intipati realiti dalam aliran progresivisme. Progresivisme bertujuan untuk menghasilkan individu yang sedia untuk menghadapi cabaran. Jenis kurikulum dalam progresivisme adalah memberi kebebasan kepada murid-murid untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Contohnya, seorang pelajar yang minat kepada sukan, ia belajar lebih kepada pendidikan jasmani, bagaimana melatih kemahiran otot, kekuatan otot, atau daya kardiovaskular. Seterusnya, peranan guru. Dalam aliran progresivisme, guru memainkan peranan hanya sebagai fasilitator yang membimbing pelajar. Guru hanya bimbingkan pelajar untuk belajar, tetapi bukan untuk mengajar secara terus menggunakan buku teks, buku latihan, tetapi guru sebagai fasilitator. Seterusnya, peranan murid. Murid berperanan untuk berusaha sendiri, menyelidik dan menggunakan kemahiran yang sedia ada untuk memperolehi ilmu yang lebih mendalami dan mendapat pengalaman yang baru. Kaedah mengajar yang digunakan dalam progresivisme ialah kaedah inquiry dan
kaedah penemuan. Kami telah senaraikan 6 ciri-ciri bagi aliran progresivisme. Pertama ialah progresivisme berakar pada pragmatisme. Ia didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahawa manusia mempunyai kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi masalah dengan kekuatan diri. Di samping itu, nilai bersifat relatif, terutamanya nilai di duniawi, penerokaan secara aktif, akibat evolusi dan tingkah laku. Progresivisme juga dipanggil sebagai liberal road to culture. Dalam pernyataan ini, liberal bermaksud fleksibel, berani, toleransi, dan bersikap terbuka. Sasaran pendidikan bagi aliran progresivisme ialah meningkatkan kecerdasan dalam konteks keberkesanan penyelesaian masalah melalui pengalaman. Oleh itu, aliran progresivisme menggalakkan murid-murid belajar melalui pengalaman. Ciri yang seterusnya ialah progres yang menjadi inti perhatiannya. Maka, ilmu pengetahuan yang dapat menumbuhkan kemajuan dipandang merupakan bahagian-bahagian utama dari kebudayaan, iaitu ilmu hayat, antropologi, psikologi, dan ilmu alam. Ciri yang terakhir ialah progresivisme sebagai aliran falsafah yang mempunyai 2 watak. Watak pertama ialah negative and diagnostic. Watak kedua ialah positif dan remedial. Apa maksud kedua-dua watak ini? Watak pertama, negative and diagnostic, bermaksud bersikap anti terhadap authoritarianisme dan absolutisme dalam segala bentuk. Bagi positif and remedial pula, bermaksud suatu pernyataan dan kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi-potensi alamiah, terutama kekuatan self-regenerative untuk menghadapi dan mengatasi semua masalah dalam kehidupannya. Seterusnya, saya ingin menyerahkan kepada saudari Lee Kai-Ju untuk membentangkan bahagian tokoh aliran progresivisme. Sekarang, marilah kita lihat salah satu tokoh aliran progresivisme utama, iaitu John Dewey. John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont, dan meninggal pada tanggal 1 Januari 1952 di New York. Beliau tercatat sebagai salah seorang pendiri falsafah progresivisme. Aliran progresivisme yang didukung oleh John Dewey menyatakan bahawa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivisme yang lebih menekankan pada anak didik dan minat mereka daripada mata pelajaran sendiri. Maka, muncullah child-centered curriculum dan child-centered school. Progresivisme mempersiapkan anak masa kini dibanding masa depan yang belum jelas. Menurut Dewey, pendidikan adalah proses daripada kehidupan dan bukan persiapan masa yang akan datang. Seterusnya, dari pandangan Dewey, beliau memandang pendidikan sebagai proses dan sosialisasi. Maksudnya,
Pendidikan ialah proses pertumbuhan anak didik dapat mengambil kejadian-kejadian dari pengalaman lingkungan sekitarnya. Maka, dinding pemisah antara sekolah dan masyarakat perlu dihapuskan. Hal ini kerana belajar yang baik adalah tidak cukup di sekolah sahaja. Dengan demikian, sekolah yang ideal adalah sekolah yang isi pendidikannya berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sekolah seharusnya memperhatikan semua jenis pembelajaran untuk membantu perkembangan murid. Dengan itu, falsafah progressivism menghendaki sistem pendidikan dengan bentuk learning by doing. Selain itu, bagi Dewey, fungsi laboratorium ialah kurikulum yang baik dan ia juga dikenali sebagai rangkaian pelajar dalam beberapa aspek melakukan fungsi ilmuwan. Progressivism menghendaki bentuk yang bervariasi dan kandungan kurikulum yang kaya. Perkembangan dan kemampuan praktikal pelajar dapat didorong sekiranya kandungan kurikulum itu kaya. Seterusnya, marilah kita lihat pandangan aliran progressivism tentang pendidikan. Pendidikan harus memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeza dalam proses perubahan secara terus-menerus. Yang dimaksudkan dengan alat-alat adalah keterampilan pemecahan masalah, problem solving, yang dapat digunakan oleh individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Oleh itu, tujuan pendidikan pertama menurut pandangan aliran progressivism adalah agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah baru dalam kehidupan peribadi maupun kehidupan sosial, ataupun berinteraksi di lingkungan sekitar dalam proses perubahan. Selain itu, pendidikan bertujuan membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang demokratis. Poin yang ketiga pula, pendidikan bertujuan melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja serta bekerja dengan otak dan hati. Selepas itu, kurikulum pendidikan aliran progressivism merupakan kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan pelajar yang diminati oleh setiap siswa. Experience curriculum. Kalangan progresif menempatkan subjek sekolah berpusat kanak-kanak, iaitu child-centered, yang disesuaikan dengan sifat-sifat peserta didik seperti minat, bakat, dan kebutuhan diri. Kurikulum dikatakan baik apabila bersifat fleksibel sehingga dapat direvisi dan pengalaman, iaitu eksperimental. Menurut progresif, kurikulum hendaklah tidak universal, melainkan berbeza-beza sesuai dengan keadaan yang ada. Seterusnya, terdapat 6 metod pendidikan yang digunakan dalam aliran progressivism. Pertama sekali, metod pendidikan aktif. Metod ini sebagai penyedia lingkungan dan fasilitas untuk memperlancarkan proses belajar sehingga setiap peserta didik dapat mengembangkan bakat dan minat diri. Yang kedua, metod memonitor kegiatan belajar. Metod ini mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan sendiri oleh peserta didik dan guru hanya memberikan bantuan apabila diperlukan sahaja, yang bersifat memperlancarkan proses belajar peserta didik. Poin yang ketiga, metod penelitian ilmiah. Pendidikan progresif merintis digunakannya metod penelitian ilmiah yang tertuju pada penyusunan konsep. Keempat, pemerintahan pelajar. Pendidikan progresif memperkenalkan pemerintahan pelajar dalam kehidupan sekolah dalam rangkaian demokratisasi dalam kehidupan sekolah, sehingga peserta didik
mempunyai kesempatan untuk turut serta dalam penyelenggaraan kehidupan di sekolah. Poin yang kelima, kerjasama sekolah dan keluarga. Metod ini dapat menciptakan kesempatan pada peserta didik untuk mengekspresikan semua minat dan yang diperlukan secara alamiah. Dengan adanya kerjasama antara keluarga dan sekolah, maka akan terjadi komunikasi dalam upaya pembaharuan pendidikan di sekolah. Metod pendidikan yang terakhir pula merupakan sekolah sebagai laboratorium pembaharuan pendidikan. Pendidikan progresif mengharapkan sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai laboratorium untuk mengembangkan gagasan baru pendidikan. Sekarang, saya akan sambung dengan kebaikan aliran progresivisme dalam pendidikan. Pertama, pendidikan aliran progresivisme menekankan kemahiran dan teknik dalam penyelesaian masalah. Pelajar perlu menggunakan pemikiran kritis dan kemahiran sedia ada untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, mata pelajaran seperti kemahiran hidup dipelajari dengan kaedah praktik di dalam bengkel sekolah untuk memupuk kemahiran daya cipta dalam kalangan pelajar. Kurikulum yang merangkumi kebat juga dapat memupuk kemahiran pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Seterusnya, dalam pendidikan aliran progresivisme, pelajar juga mengambil inisiatif sendiri untuk memperoleh ilmu dan menguasai kemahiran. Pembelajaran pelajar tidak lagi hanya mendengar dan menghafal, tetapi lebih kepada membuat penyelidikan sendiri untuk mendapat ilmu dan pengalaman. Melalui pendekatan kajian sosial, projek, kaedah saintifik dalam penyelidikan dan uji kaji. Kebaikan progresivisme yang ketiga adalah menekan pendidikan yang memusatkan pelajar. Ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan idea dan mencari pengalaman sendiri. Selain itu, proses pengajaran dan pembelajaran untuk pendidikan aliran progresivisme mengutamakan konsep learning through doing. Melalui doing, pelajar akan memperoleh pengalaman sendiri dan kemahiran asas pelajar dapat dipupuk. Pelajar perlu sendiri membuat penyelidikan tentang sesuatu dan menyelesaikan masalah tersebut dengan strategi sendiri. Ini dapat meningkatkan kefahaman mereka terhadap apa yang dipelajari. Pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar juga akan lebih kukuh dan lama melalui pengalaman sendiri dalam pembelajaran. Kebaikan progresivisme yang seterusnya ialah guru sebagai pembimbing yang membimbing dan membantu pelajar untuk mengenali masalah dan cabaran yang akan dihadapi oleh mereka dalam persekitaran yang berubah-ubah. Guru akan mendedarkan pelajar terhadap situasi yang menunjukkan cabaran yang akan dihadapi oleh mereka dalam persekitaran yang berbeza. Usaha ini membolehkan pelajar membuat persiapan awal untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai masalah dan situasi yang berbeza. Dengan mengetahui masalah yang akan dihadapi, pelajar juga boleh berusaha untuk meningkatkan atau memperkukuhkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada, mempelajari kemahiran-kemahiran yang baru serta mengumpulkan pelbagai pengalaman untuk menghadapi cabaran baru yang akan datang. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran matematik, guru memberi soalan matematik yang bukan dalam persekitaran anak murid mereka. Ini bertujuan agar pelajar mampu memfikir sesuatu yang baru di luar pemikiran mereka. Kaedah strategi kolaboratif dan kooperatif dalam pendidikan juga merupakan salah satu kebaikan progresivisme. Melalui kaedah ini, kurikulum dalam kelas bukan lagi hanya guru mengajar, pelajar mendengar. Ia lebih cenderung kepada komunikasi dan kolaboratif antara pelajar dengan guru
serta pelajar dengan pelajar. Dengan kaedah ini, pelajar akan belajar cara untuk bergaul, menghormati orang lain dan memupuk keyakinan mereka untuk bercakap depan orang ramai. Kemahiran komunikasi pelajar dapat ditingkatkan dan mempunyai keberanian untuk menyuarakan pendapat serta menerima pendapat orang lain. Kebaikan progresivisme yang ketujuh ialah memberi kebebasan kepada pelajar untuk mengembangkan minat tanpa kekangan daripada faktor luar. Pelajar diberi peluang untuk meluaskan minat mereka dan potensi mereka supaya mencapai tahap kemuncaknya. Pelajar akan berusaha mencari penyelesaian sesuatu masalah jika mempunyai keperluan atau minat. Contohnya, pelajar telah diberikan peluang untuk memilih bidang pengajian mengikut pakej-pakej yang diminati dengan seluas-luasnya sebelum memasuki kurikulum tingkatan 4. Dengan ini, pelajar boleh memilih kurikulum yang mereka minat dan belajar serta membuat penyelidikan dengan lebih mendalam terhadap subjek-subjek yang dipelajari. Pelajaran yang diminati akan menjadi lebih menarik dan bermakna kepada pelajar. Di samping itu, pendidikan progresivisme membentuk output yang dapat diaplikasikan secara langsung kepada masyarakat. Pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada untuk membantu masyarakat atau menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan harian. Kebaikan pendidikan progresivisme yang terakhir adalah dapat melahirkan pelajar yang mempunyai kualiti tinggi dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab cabaran era peradaban baru. Melalui pendidikan aliran progresivisme, pelajar berkemampuan untuk menggunakan dan berinovasi terhadap pengalaman, kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada untuk menghadapi pelbagai cabaran. Hello everyone, my name is Anissa Larsati, and now I am going to talk about kekurangan progresivisme dari segi pendidikan. The first one is curriculum. Progressivism is an individual-centered education that places great emphasis on creativity, activities, and learning through real-world situations and also peer experiences. This curriculum doesn't really follow the curriculum that the Ministry of Education has planned, which is hard for school to decide the curriculum that fit everyone, every student's individuality. The second one is kepribadian murid terjejas. Giving students the freedom to decide their own activity may lead to school inconvenience to provide the tools and the manpower or the teachers. Murid bebas memilih aktiviti, tapi kebanyakan sekolah tidak mempunyai guru yang cukup untuk membimbing semua jenis aktiviti dan alat-alat untuk menjelaskan aktiviti juga tidak mencukupi atau terhad. The third one is persekitaran yang tidak sesuai. Because progressivism is more into individual learning system, some students cannot relate to other people. These students, they are they are self-centered. They don't have self-discipline, and it's hard for them to relate to other people's feeling because they are more into individual, not the group. We move on to the fourth one.
Pendidikan bergantung kepada minat dan spontan. Pelajar merancang sesuatu dengan sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil tugas yang mereka laksanakan. As this is more into individual self-based learning, students doesn't really take serious of their assessment. Yes, teacher does conduct the assessment that they should do, but again, this is an individual based learning, and it's mostly more into activities that are hands on the real world situation. And then the fifth one, pemikiran dan minat berubah mengikuti perkembangan umur dan persekitaran. Guru perlu senantiasa menyediakan kaedah pengajaran yang sesuai dengan murid dan mengikuti minat semasa belajar. It is kind of hard for a teacher to find the right syllabus to teach, as it needs to fit each student's individuality and needs. The sixth one, kaedah pendidikan yang progresif. Progressivist teachers try making school interesting and useful by planning lessons that provoke curiosity. In order to create activities that are fun, school is either have to provide a few teachers that are professional and master plenty field of study, or one teacher that master one field only. But again, number of fresh graduates who choose teaching as a profession is decreasing throughout the year. So it's kind of hard to look for teachers that are qualified. And then we move on to the 7th. Menyebabkan kemahiran komunikasi dan bersosial pelajar terjejas. As students decide their own interests, they will be forming a circle that they feel like having the same interest as them, and only associate in that small circle only. Perbedaan minat dalam pelajar menyebabkan mereka tidak mempunyai topik perbincangan yang sama dan kurang komunikasi antara satu sama lain. And also, pelajar hanya sudi bergaul dengan kawan yang mempunyai minat yang sama, menyebabkan bulatan perhubungan sosial mereka terhambat. And then the last one, pendidikan progresivisme lebih cenderung kepada pembelajaran dengan usaha sendiri. When student is faced with a condition where they have to collaborate with other people outside their specialty, they will be facing difficulty as they were used to talk with their circle only. Kurang kerjasama antara pelajar. Again, it's individuality. They don't really have so much communication. And this will cause them to have difficulty to collaborate with other students. That is all for the kekurangan. Seterusnya, saya akan teruskan dengan pengaruh aliran progresivisme kepada pendidikan Malaysia. Aliran progresivisme menganggap objektif pendidikan tradisional tidak sesuai pada zaman moden. Namun begitu, aliran progresivisme lebih menumpukan pada perkembangan semasa, iaitu mementingkan pendekatan atau proses dalam pendidikan dan telah mengabaikan hasil pendidikan. Oleh sedemikian, pendidikan teknik dan vokasional telah diperkenalkan untuk menambahkan unsur-unsur yang sesuai pada zaman kini dalam objektif pendidikan, kerana pendidikan teknik dan vokasional menumpukan kepada teknik dan kemahiran yang diperlukan pada abad ke-21. Teknik dan kemahiran abad ke-21 sangat penting dan harusnya dipupuk dalam kalangan pelajar supaya mereka berkemampuan untuk menghadapi pelbagai cabaran
dalam zaman teknologi dan maklumat. Tambahan pula, pendidikan teknik dan vokasional menggunakan teknik PBL, Problem Based Learning, Brainstorming, dan uji kaji sebagai teknik untuk menyelesaikan masalah. Teknik-teknik ini akan dapat melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran-kemahiran yang jitu dan dapat menguasai sepenuhnya ilmu pengetahuan yang dipelajari. Pendidikan teknik dan vokasional telah menyediakan alat dan persekitaran yang sesuai bagi pelajar supaya mereka dapat menguasai kemahiran yang dapat menempuh dalam alam pekerjaan selepas menamatkan pengajian. Ini berkaitan dengan falsafah progresivisme yang bertujuan untuk memberi kemahiran dan alat yang diperlukan kepada individu untuk berinteraksi dengan persekitaran yang sentiasa berubah. Alat ini merupakan kemahiran penyelesaian masalah di mana pelajar boleh menggunakan untuk mengenal pasti, menganalisa dan menyelesaikan masalah di dalam mata pelajaran yang dipelajari seperti matematik tambahan dan juga menggunakannya untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan peribadi ataupun sosial. Conclusion. Progressive educator seek to motivate the student to take an interest in his or her studies, refusing to rely exclusively on recitation, memorization, and textbook. At the same time, we do know that students have to master to learn so that they are automatic skills in reading, spelling, and mathematical facts and operation. We know that the need to acquire skills and learn facts goes beyond the 3R or mainly the 3M. Menulis, membaca, dan menghitung fundamentals. We know that to attain advanced conceptual understanding in all subjects, explicit teaching is necessary. Conceptual understanding doesn't come without the hard work of studying a subject for a long time and in depth. The teacher needs to guide the students throughout and often to impart knowledge directly. That is all for our presentation. Thank you all for watching and listening. I hope you gained something from us. Thank you and see you in another video.